Buletin Didik 27 Mac bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan pengambilan 22,327 guru bagi tempoh 2021 hingga Januari tahun ini. Pengambilan dalam 148 bidang pengkhususan melalui kaedah one-off dan kluster mata pelajaran itu bagi memastikan isu kekurangan guru dapat diatasi. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata beberapa bidang pengkhususan diberi perhatian, antaranya bahasa Inggeris, bahasa Melayu, pendidikan Islam, matematik dan sejarah. KPM melaksanakan pengisian guru dari dalam kalangan graduan pendidikan selepasan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Universiti Awam, Universiti Swasta dan Universiti Luar Negara tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran. Urusan pengambilan dilaksanakan melalui pihak berkuasa melantik iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP yang dijalankan sepanjang tahun. Beliau berkata demikian dalam sesi jawab lisan di Dewan Rakyat. Data unjuran pengambilan guru baharu sekolah KPM secara keseluruhan bagi 2023 hingga 2027 adalah antara 16,886 hingga 20,081 guru. KPM akan sentiasa menyemak data unjuran dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan. Wajibkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV kepada pengusaha taska yang berdaftar secara sah di negara ini. Itu antara penambahbaikan yang dilakukan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam usaha meningkatkan operasi pusat jagaan kanak-kanak berkenaan. Dewan Rakyat dimaklumkan pemasangan CCTV di taska membolehkan sebarang kejadian tidak diingini dapat disiasat dengan lebih terperinci. Menteri Pembangunan Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata dengan adanya pemantauan CCTV, pihak terbabit akan menjadi lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody berkenaan langkah kerajaan bagi menangani masalah penderaan membabitkan kanak-kanak. Ini adalah tanggungjawab semua masyarakat. Saya nak mengajak kita semua di sini supaya kita mengadakan program-program yang lebih berunsur kepada values dengan izin values untuk kita mewujudkan ekosistem bagi kita membolehkan supaya semua masyarakat mempunyai kesedaran dan juga membantu kalau ada berlaku sesuatu penderaan. Tambahnya, 336 kes penderaan kanak-kanak di rumah pengasuh dan pusat asuhan dilaporkan pada 2021 hingga 2022. Jumlah itu membabitkan kes pelbagai kategori termasuk rumah pengasuh, pusat asuhan, taska berdaftar, taska tidak berdaftar dan tadika. 3 beradik bernama Ibnu mencuri tumpuan ramai pada pendaftaran pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra di Kangar Perlis. Ibnu Qayyim Zuhair, 13 tahun bersama adik kembarnya Ibnu Rushdi dan Ibnu Zuhri antara 143 pelajar yang mendaftar di sekolah berasrama penuh itu hari ini. Walaupun 3 beradik itu berbeza tahun kelahiran, mereka telah bersama-sama di dalam satu kelas sejak tahun 1 lagi di SK Sri Indra. Abang sulung dilahirkan pada 2010 manakala pasangan kembar yang lahir pada awal 2011 itu telah didaftarkan bersekolah sekali. Teruja dapat sekolah orang panggil paling top dalam Perlis kan. Dapat sekali lepas tu dapat dengan kawan rapat. Memang dapat awal memang semua dapat sekolah yang sama. Dapat sama. Kalau tak dapat sama tu macam mana? Payah. Nanti nak hantar seorang pergi situ kan, seorang pergi sini. Sejak kecil mereka tidak pernah berenggang, malah berkongsi cita-cita menjadi doktor. Mereka bertiga juga sudah berpakat untuk meneruskan pengajian bersama-sama. Namun berbanding abang yang sulung yang ramah, pasangan kembar ini lebih pendiam. 3 beradik Ibnu ini merupakan anak kepada pasangan peguam dan guru. Abang tu aktif, kalau macam adik ni dia agak macam pemalu sikit kan. So bila ada abang tu dia rasa yakin, confident, kuatlah sikit dengan abang tu. So malam bila check result tu dapat abang, bila dapat yang twin yang pertama tu pun dia pun macam dah okey, dah rasa seronok dah kan sekali. Sementara itu, Pengetua Sekolah Julailah Yahya berkata, proses pendaftaran pelajar tingkatan 1 berlangsung serentak dengan tingkatan 4 seramai 32 orang. Prosesnya berjalan lancar dan sekolah terbabit menerima 2 pasangan kembar.
satu set lagi perempuan. Yang tadi lelaki, 3 Imnus, 3 brothers. Yang ni 2 orang perempuan. Jadi menambahkan lagi meriahnya lah warga Said Putra. Dan kami pasti abang kakak senior juga gembira menerima mereka. Okey. Membawa anak kecil ke masjid sememangnya satu cabaran buat golongan ibu bapa. Namun inisiatif sebuah masjid di Shah Alam, Selangor menyediakan taman permainan dalam pekarangan masjid melegakan penjaga untuk beribadah dan menunaikan solat tarawih. Dengan menjadikan masjid itu mesra kanak-kanak, ia sekaligus membantu mengimarahkan rumah Allah. Menurut pembantu pengurus Masjid An-Nur Temasya Glen Mary, Ahmad Puzi Syamsuri, sejak awal penubuhannya 6 tahun lalu mereka sudah memikirkan idea menjadikan rumah Allah itu mesra kanak-kanak. Untuk itu, setiap kali tibanya Ramadan, mereka mengambil inisiatif menyewa set taman permainan dalam usaha menjadikan masjid itu sebagai pilihan keluarga serta membolehkan jemaah menunaikan solat dengan tenang. Jadi pihak masjid mengambil inisiatif ni untuk menyiapkan suatu tempat untuk kanak-kanak dia bermain. Kalau dulu sebelum PKP kita pernah adakan serupa macam tadika lah, kelas kan, ada guru yang mengajar anak-anak membaca, menulis sebagainya. Cuma untuk tahun ni mungkin di awal Ramadan ni kita sebenarnya nak mencari jugalah tenaga untuk mengajar budak-budak kan. Ahmad Puzi mengakui mewujudkan taman permainan dalam masjid memberi kelebihan yang tersendiri selain kebebasan kepada anak-anak yang fitrah mahukan permainan dan kegembiraan. Kanak-kanak ni kita latih mereka ni daripada kecil ataupun besar sikit pada tu untuk membiasakan mereka dengan masjid. Jadi kalau kita melarang kanak-kanak untuk berada di masjid, macam seolah-olahnya nanti akan datang besok kanak-kanak tak cinta dengan masjid. Setiap hari dianggarkan seramai 1,500 jemaah datang menunaikan solat sunat tarawih di masjid ini. Amalan berkongsi rezeki menyemarakkan lagi Ramadan yang penuh rahmat ini. Tidak ketinggalan sebuah kumpulan bermotor di Klang yang bermuafakat menyediakan juadah simbolik Ramadan. 30 ahlinya bergotong royong seawal jam 9 pagi di pekarangan Pangsapuri Taman Suria Pandamaran di Klang. Berkongsi rezeki dan juga berkongsi juadah berbuka puasa dengan beberapa pegawai ataupun sektor-sektor awam yang terlibat. Aktiviti ini amat bermakna buat mereka kerana ia menggunakan dana yang dikumpul sendiri dalam kalangan mereka. Sebanyak 2 periuk berjaya disajikan untuk agihan 500 bekas bubur lambuk. Masakan bubur lambuk itu kemudiannya diagihkan kepada anggota agensi kerajaan seperti bomba, polis dan orang ramai. Berikutan kos sara hidup yang semakin meningkat, juadah ayam golek kegemaran rakyat tempatan boleh dianggap sebagai makanan kayangan. Namun bagi seorang peniaga, Muhammad Khairul Faiz Abbas, dia menjual jualan ayam golek mampu milik untuk golongan B40. Berbekalkan pengalaman selama 3 tahun, Khairul Faiz mengusahakan perniagaannya itu di Kampung Sungai Udang, Klang. Menurutnya, akibat peningkatan harga ayam di pasaran, harga jualan ayam goleknya naik sedikit kepada RM17 seekor. Namun ia lebih murah berbanding purata harga makanan itu di pasaran, kira-kira RM20 seekor. Halangan utama adalah bahan mentah. Yang bahan mentah, kalau kita sendiri pun tahu, saya rasa semua orang tahu, harga ayam pun dah naik, harga rempah, harga bahan-bahan mentah yang lain semua memang dah naik. Macam mana saya nak maintainkan harga dan saya untuk saya dapatkan kuantiti kat situ. Jadi saya mengambil keputusan lebih kepada kuantiti, walaupun kita margin kita adalah kurang, tapi sebaik-baiknya harga bahan mentah ni dikaji semula lah. Menjual dengan harga murah di bawah harga pasaran memberi peluang kepada lebih ramai golongan B40 merasa hidangan istimewa itu untuk berbuka puasa.
Memasuki bulan Ramadan, Khairul Faiz dan pekerjanya tidak menang tangan menyediakan antara 180 hingga 220 ekor ayam mentah sehari yang diperap dengan rempah istimewa. Ayam golek dekat sini memang sedap. Selalu pernah belilah. Sebab sini murah harga dia. Tempat lain RM25, RM30. Maknanya untuk beef putih ni memang untuk beef putih lah. Bukan untuk orang kayangan. Oh, tak ada. Memang sedap dekat sini. Sangat memuaskan, sangat puas hati lah sebab saya rasa ni antara yang paling murah dengan harga RM20. Memang dengan sedapnya. Anak-anak saya paling suka. Kalau nak ayam golek memang kat sini je. Khairul Faiz juga bersyukur dengan sambutan amat menggalakkan kali ini meskipun pengunjung berbelanja secara berhemah. Ia berbeza dengan keadaan PKP 2 tahun lalu di mana perniagaan ayam goleknya dilakukan secara dalam talian. Masalah kebuluran menyebabkan nyawa ratusan ribu kanak-kanak di Yaman dalam keadaan terancam. Keadaan dijangka semakin sukar apabila sekitar 2.2 juta kanak-kanak berusia bawah 5 tahun tidak cukup makan dan setengah juta lagi mengalami masalah kekurangan zat makanan. Antara mangsa Ahad, seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun. Di sebalik usianya itu, berat Ahad cuma 3 kg di bawah purata berat bayi yang baru dilahirkan. Menurut bapanya, dia tidak mampu menyediakan makanan untuk Ahad dan keluarganya. Dia juga tidak menolak kemungkinan mereka akan mati kelaparan. Seorang lagi kanak-kanak di klinik itu, Sarah, 7 bulan, dalam keadaan kekurangan zat makanan yang teruk. Menurut doktor, Sarah memerlukan bantuan segera. Sarah dijangka akan mengalami komplikasi dan boleh berdepan maut jika dia tidak segera dihantar ke hospital. Namun menurut emaknya, untuk menyediakan tambang menghantar anaknya ke klinik pun, dia tidak mampu. Anggaran daripada Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF meletakkan sekitar 1.3 juta wanita mengandung dan menyusukan anak di Yaman mengalami kekurangan zat makanan yang teruk. Yaman terjebak dalam krisis kemanusiaan akibat perang saudara sejak 2014. Dalam perkembangan lain, rezeki penjilid buku tradisional di Yaman melimpah ruah pada bulan Ramadan. Mereka bertungkus lumus memulihkan ratusan cetakan Al-Quran yang rosak. Permintaan juga melonjak pada bulan mulia ini kerana umat Islam menghabiskan lebih banyak masa beribadah termasuk membaca dan mendalami kandungan kitab suci itu. Hashim Al-Sijari berkata menjilid dan memulih semula Al-Quran adalah satu proses yang sangat teliti. Ia bermula dengan menjahit kertas dan fabrik tertentu dengan benang kapas dan nailon sebelum diletakkan dengan gam pada tulang Al-Quran. Naskah kemudiannya ditambah dengan kulit keras dan penanda muka surat, seterusnya dijemur di bawah cahaya matahari selama 24 jam. Paling penting, ia perlu dipastikan sentiasa dikepit dengan kuat bagi mengekalkan bentuknya. Menurut Hashim, dia mengambil sebarang cetakan Al-Quran yang rosak dari mana-mana masjid untuk dipulihkan. جيت من محافظة المحويت من مديرية شباب كوكبة وجبت معايا مصاحف 47 مصحف على أساس إن نحبه لأن كان فيه ممزق وأي مسجد محتاج أي مسجد ممزق مع ختم ممزقة نجيب وإحنا نصلحين على حسابنا الشخصي وفي رمضان بالأخص كلهم يشتوا يدرسوا. Pada bulan Ramadan, umat Islam memenuhi koridor di Masjid Besar dan ratusan lagi masjid lain di ibu negara, Sana'a, untuk menunaikan solat dan membaca Al-Quran. Ribuan Smurf manusia berkumpul di Landerneau, Britani di barat laut Perancis Sabtu lalu dalam cubaan memecah rekod dunia. Peminat siri kartun popular itu tampil memakai kostum watak-watak Smurf, malah ada yang mewarnakan muka dan badan dengan warna biru. Cuaca hujan renyah nyata tidak mematahkan semangat peserta untuk memecah rekod, turut memeriahkan suasana penduduk tempatan yang peniaga. Mereka menghias tingkap dengan patung, poster dan pelekat bertemakan Smurf. Smurf bukan sahaja watak kartun popular dalam kalangan kanak-kanak, malah golongan dewasa yang pernah membesar dengan karakter itu. Cubaan ini bagaimanapun gagal dilunaskan kerana hanya berjaya mengumpul lebih 2,600 orang. Justru rekod himpunan terbesar Smurf masih dipegang bandar kecil di Jerman, iaitu 2,762 peserta pada 2019.
Sukan skuad bola sepak bawah 22 tahun B22 negara melakar sejarah apabila menjulang Piala Merlion 2023 selepas menewaskan skuad B22 Hong Kong 2-1. Kemenangan itu menamatkan penantian 41 tahun Malaysia untuk bergelar juara sejak piala berkenaan diperkenalkan pada 1982. Ia juga dilihat suntikan moral buat pasukan bawah 22 negara yang akan membawa cabaran Malaysia ke Tamasya Sukan C yang akan berlangsung di Kemboja Mei nanti. Berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura, skuad negara yang dibimbing E. Elvarason bermula garang sebaik permainan bermula tanpa jaringan pada babak pertama. Permainan tambah rancak memasuki separuh masa kedua. Malaysia berjaya membolosi gawang Hong Kong menerusi tandukan Najmuddin Akmal pada minit ke-74. 5 minit kemudian pemain pertahanan Muhammad Safwan Mazlan menjadikan kedudukan 2-0 hasil percubaan jarak jauh. Bagaimanapun kesilapan penjaga gol negara membolehkan Hong Kong merapatkan kedudukan menerusi Laka Q minit ke-80. Pada penghujung perlawanan berlaku ketegangan antara kedua-dua pasukan menyaksikan Muhammad Hakimi dan pemain Hong Kong Maddox dilayangkan kad merah. Keputusan kekal 2-1 hingga whistle penamat untuk memastikan kejuaraan milik Malaysia. Dalam pada itu Kemboja menduduki tempat ketiga selepas mengalahkan tuan rumah Singapura 2-1. Permulaan cemerlang buat pelumba muda negara Hakim Danish Ramli. Hakim berjaya menaiki podium bagi perlumbaan 2 apabila menduduki tempat ketiga pada aksi pembuka tirai Red Bull Rookies Cup 2023. Manakala pada perlumbaan 1, Hakim tamat di tempat kelima. Berlangsung di litar antarabangsa Algarve, Portugal, Hakim Danish 15 tahun memulakan perlumbaan kedua di petak ke-8. Kekecewaan sekadar tamat di tangga kelima pada perlumbaan 1 tidak menjejaskan tumpuannya menghadapi perlumbaan 2. Meskipun cuba menyaingi juara perlumbaan 1 Angel Figueras, pelumba Sepanyol itu nyata sukar dicabar. Figueras meneruskan kehebatannya apabila muncul pemenang dengan kepatasan 26 minit 09.348 saat. Rakan senegaranya Marcos Ruda pula berada di tempat kedua. Hakim Danish terpaksa atur di tempat ketiga ketinggalan 0.0017 saat di belakang Figueras. Alhamdulillah, and I feel today very happy because my first podium in Portimao, my first season in Rookies Cup, and also in the race. Seorang lagi pelumba negara, Daniel Syami Ahmad Syariah menamatkan perlumbaan 2 di tempat ke-10. Saingan seterusnya dijadual berlangsung di Litar Jerez, Sepanyol pada 29 dan 30 April nanti. Badminton terbuka Switzerland. Prestasi semasa di atas gelanggang penentu kejayaan bukan sekadar reputasi pemain pilihan. Itu gambaran paling tepat buat gandingan campuran negara Goh Sun Huat dan Chevon Lai yang tewas pada RC Final semalam. Tampil selaku pilihan ke-6, Sun Huat Chevon tumpas kepada pasangan bukan pilihan dari China Jiang Zhenbang Wei Jiayin. Pertemuan sulung kedua-dua pasangan menjadikan pertarungan sukar diramal. Namun kelebihan awal memihak pasangan China apabila menang set pertama 21-17. Sun Huat Chevon nyata mahu membuktikan keupayaan selaku pasangan rangking ke-11 dunia berbanding ke-33 lawan apabila bangkit pada set kedua. Menang 21-19, harapan bergu negara kembali menyala untuk menguasai perlawanan set penentuan. Begitupun Sun Huat Chevon sukar memecah kombinasi mantap lawan menyaksikan mereka tewas 17-21 pada aksi keseluruhan yang berlangsung selama sejam. Apapun sekurang-kurangnya mereka berjaya mengekalkan gelaran naib juara yang dicipta pada 2022 untuk terus berusaha menamatkan kemarau kejayaan yang kali terakhir diraih pada 2018 selaku juara terbuka Singapura. Perlumbaan MotoGP di Litar Portimao, Portugal selepas semua jentera diuji dalam acara baharu iaitu pecut perlumbaan sebenar bagi pembukaan musim 2023 bermula. Kejayaan menjuarai acara pecut nyata melonjak keyakinan pelumba Ducati Francisco Bagnaia untuk mempertahankan kejuaraannya. Seperti dijangka, saingan cukup mendebarkan. Baru saja memasuki pusingan kedua, juara dunia 6 kali Marc Marquez dari pasukan Honda terbabit kemalangan. Manakala pelumba kripto data RNF Miguel Oliveira terkeluar dari saingan.
Kesempatan ini pantas dimanfaatkan Banea yang bermula di petak kedua untuk menguasai perlumbaan. Selepas berjaya merampas kedudukan paling hadapan, Banea mudah menamatkan perlumbaan untuk bergelar juara di Portugal. Perlumbaan basikal Volta Catalunya pula melabuhkan tirainya menyaksikan pelumba Jumbo Visma Primož Roglič muncul juara. Peringkat terakhir berlangsung di sekitar Barcelona membabitkan laluan sejauh 136 km. Tumpuan terarah kepada saingan dua pelumba tangga teratas Roglič dan Remco Evenepoel. Bergerak dalam kumpulan besar, pecahan demi pecahan pelumba mula berlaku pada laluan agak berbukit. Paling menarik ketika hanya berbaki 8 km, saingan Roglič dan Evenepoel kian memuncak apabila mereka berada paling hadapan. Evenepoel nyata lebih pantas untuk bergelar juara peringkat ke-7 perlumbaan. Namun ia belum cukup buatnya untuk memintas Roglič yang diumum juara keseluruhan dengan perbezaan masa 6 saat. Mercu tanda di lebih 190 negara dan wilayah bergelap sempena dalam kempen Earth Hour 25 Mac lalu. Ia simbolik komitmen dan solidariti menangani perubahan iklim bagi menyelamatkan bumi. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.